Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni kita bersiaran langsung dekat rumah. Sebab apa? Benda yang kita nak bawakan hari ni yang melintang tegak ni adalah sebuah alat pembersih rumah ataupun vacuum handheld daripada sebuah jenama yang boleh dikatakan agak baru dekat Malaysia, tetapi actually dia ada bau-bau bacang sikit dengan Xiaomi. Iaitu hari ni aku nak bawa ke korang sebuah wet and dry vacuum daripada Dremel. Modelnya adalah H11 Max. Di mana untuk penonton korang, untuk pasaran Malaysia mereka ada lancarkan dua varian. H11 biasa yang dijual dengan harga RM1,999 dan this is the top tier punya iaitu H11 Max, iaitu dijual dengan harga RM2,499. So kedengaran dekat situ agak premium harga dia kan. Jadi of course korang nak tahu kenapa dia begitu premium, apakah functionnya bagus tak bagus. Jadi tak perlu masa lagi, let's check it out. So, sedikit introduction bagi siapa yang tak tahu, wet and dry vacuum ni actually first experience untuk aku juga, di mana secara teorinya dia akan membasahkan roller tersebut dalam masa sama membersihkan dan membersihkan roller tersebut, lalu dia akan daripada air bersih tu akan jadi air kotor tau. Dia macam dalam masa sama kering dan basah tau. Jadi kalau ikut teorinya, this vacuum most probably sesuai untuk kegunaan-kegunaan atas tile, kegunaan-kegunaan yang kekotoran yang basah, contohnya macam sos, kicap, sambal. Yet still dia masih lagi boleh sedut benda-benda macam debu-debu habuk-habuk. Cumanya pada pendapat aku, ia mungkin tidak begitu sesuai untuk kegunaan pada atas kapet. Sebab apa? Dia punya roller tu all the time should be akan sedikit lembap atau membasah. Sebab that is the purpose of the dry and wet punya vacuum. Walau bagaimanapun kita akan test out sekejap lagi. Jadi tak nak cerita banyak, jom kita unbox, kita tengok apa yang menarik yang ada dekat dalam kotak melintang tinggi ni. Let's go. Jadi first thing first, kita tengok spek yang ada dekat luar kotak ni. Jadi macam korang nampak, ini adalah satu benda yang aku suka pada kotak-kotak sekarang lah. Everything dah tertulis secara rasmi ataupun secara detail dekat kotak. Di mana first thing first, macam korang nampak kat sini, dia adalah jenis vacuum and wash. Dia remove both, macam aku cakap tadi, wet and dry punya type. Lepas tu dia mempunyai smart dirt sensing, meaning that dia akan detect tahap kekotoran korang tu depending pada tahap kekotoran lah. Maknanya kalau anda kata light punya kekotoran, dia akan hijau macam tu. Kalau dia adalah heavy punya kekotoran, dia akan berwarna merah macam tu lah. Nanti kejap kita akan demo. Kemudian dia ada dekat sini roller brush self cleaning system, meaning that dia mempunyai sistem self cleaning. Bila korang dah habis guna, korang tegakkan dekat atas docking charging dia nanti, korang boleh tekan untuk self cleaning, dia akan self cleaning diri sendiri, membersihkan berus secara sendirinya lah. Macam tu lebih kurang. Dan last but not least, dia ada LED display dan juga voice assistant. Okay, LED display ni typical lah, dia akan ada display satu yang akan display all the error, all the message. Yet still dia ada voice assistant yang akan memberitahu, contohnya bateri low ke, ada tersekat ke, ada error, akan ada voice assistant yang akan memberitahu lah. Nanti hopefully throughout the video dia akan berbunyi macam itulah. Sebab apa? Dia bukan saja akan berbunyi, dia akan berbunyi bila mana diperlukan. Alright, jom aku cuba tengok apa lagi ada dekat sini. Most probably adalah info-info yang sama. Ya, tak ada apa yang berbeza. Okey, alright. Jadi kita tunjuklah, kita zoom in sedikit info dekat sini. Okey, bagi yang mungkin tak faham, korang boleh pause and baca dekat sini lah. Dia ada smart dirt sensing, dia ada vacuum wet and dry. Jadi korang akan faham lebih kurang macam manakah fungsi wet and dry dan juga smart sensing tersebut. Jadi without further ado, jom kita unbox, kita keluarkan satu persatu. Korang stay tune kejap. Okay guys, so aku dah keluarkan semua barang dalam kotak. Actually tak begitu banyak, so bagi aku dia agak simple punya produk lah. Jadi first thing first, macam korang nampak atas meja ni, ini adalah dia punya docking station dia, di mana korang akan stand charge dia kat sini. Korang nampak ini tempat roller dia akan berdiri tegak kat sini. So dekat sini adalah point untuk pengecasan dia. Dan dekat sini, ini adalah dia punya tempat-tempat kalau korang nak letak berus lah. Dia ada memberikan korang satu berus pembersih ni, di mana korang boleh letak sini. Dan air ni should be korang boleh letak sini lah, ataupun roller extra ni lah. Di mana kalau korang nampak, dia pun ada memberikan kita extra roller dekat sini. Extra brush dia. Sebab apa? Dekat dalam unit itself dah ada extra roller. Kemudian selain daripada itu, dia ada memberikan kita extra HEPA punya filter. Again, dekat dalam vacuum ni dah siap-siap ada. So, ini adalah unit spare yang kedua. Dia ada memberikan kita power cord dia. Of course, untuk korang sambungkan dekat belakang. Supaya docking station ni berfungsi. Kemudian, dia ada memberikan kita dia punya multi-surface floor cleaner lah. So, kalau anda kata korang nak masukkan air bersih dekat vacuum ni nanti, korang nak tambah sedikit pewangi ataupun pembersih, boleh tambahkan inilah. Ataupun kalau korang nak pakai aftermarket, contoh macam Ajax, Fabuloso ke pun boleh korang boleh gantikan benda ni. Dan ini adalah dia punya stand, di mana stand ni korang akan letak dekat atas ni nanti, macam ni. Alright.
So dia akan pasang dekat sini. Korang boleh bayangkan dia akan jadi macam mana dekat atas sini. Dan last but not least, of course, all the manual books lah. So benda ni bagi aku self-explanatory. Tapi bagi siapa-siapa yang nak memahami dia punya error ke apa-apa yang mungkin berlaku, korang boleh baca buku ini sampai khatam lah. Dan of course, last but not least, dia punya main unit itself. So boleh dikatakan agak tinggi, tapi taklah begitu berat. Jadi kalau korang boleh nampak dekat sini, dia ada beberapa section lah. So dekat atas ni, ini should be dia punya clean water punya bahagian lah. Di mana korang akan isi clean water dekat sini. Korang tarik, korang isi air dekat dalam ni. Korang isi macam ni kat sini, and then dia akan isi air bersih dekat sini lah, untuk dia membersihkan berus korang nanti. So, untuk masukkan dia, korang masuk macam ni. Macam itu saja. So, dekat bahagian bawah ni, ini adalah dirty water. So, apabila air bersih turun ke bawah, membersihkan roller, dia akan menarik air kotor tersebut ke dalam tangki ini. So, ini adalah tangki dirty lah. Di mana kalau korang boleh nampak dekat sini, ada HEPA filter, all the things lah. Tak semestinya air saja, apa-apa kotoran akan masuk dekat sini, akan ditapis dekat sini lah. So again, kalau korang nak buka, korang boleh buka dia punya HEPA filter dekat sini untuk gantikan dia apa, dan korang boleh keluarkan dia punya air tu dekat situlah. Alright, again, macam itu saja. So dekat bawah ni adanya dia punya tempat lubang dia. So korang boleh masukkan dekat situlah. So air kotor tu akan naik dekat sini tau. Okay, dia akan naik masuk kat lubang sini dan dia akan masuk ke dalam tangki ini. Alright. Okay, kita cuba tutup balik. Okay. So dekat bawah ni adanya all the features and function lah actually. Di mana kalau kita terbalikkan dia, korang boleh nampak inilah dia punya function dekat bawah tu. Nampak kemas je kan? Ada roller dia. Dekat dalam roller ni adanya bilah yang akan membersihkan roller ni lah, bagi membuang habuk tu untuk disedut ke dalam ini. Nanti kita akan demo lah macam mana dia punya function. Boleh tak disedut macam mana punya partikel punya kekasaran ataupun ketebalan partikel lah. Alright. So, last but not least, alright, aku cabutkan ni dulu. Dekat atas ni terdapatnya all the screen lah. Screen function semuanya akan terdapat di sini. Bila kita on kejap lagi, kita akan tunjukkan secara detail macam manakah dia berwarna, macam manakah dia berfungsi. So basically, itu sahaja apa yang ada dekat dalam kotak ini. Jadi now jom, aku nak pilih tahap-tahap kekotoran ataupun partikel kita nak bakal sedutkan. Kita nak turn on this thing, kita nak cuba sedut. Adakah dia boleh sedut semua benda yang aku nak cuba, ataupun ada sesetengah perkara yang mungkin menjadi masalah bagi Dreamy H11 Max ni. Jadi jomlah kita ke dapur. Okey, macam korang nampak sekarang kita dah berada dekat dapur. So ada macam-macam lah dekat dapur ni. Korang ada serbuk kunyit, garam, biji jintan, semua barang-barangan tipikal dapur lah. Sebab macam aku cakap dulu, selalunya untuk testing ni kita akan cuba benda-benda dapur ni lah. Bahan-bahan masakan, serbuk-serbuk rempah dan juga kacang tanah tak lah kot. Tapi apa-apa partikel. Dan the extreme test mungkin kita akan test dengan 3 benda ni. Iaitu kicap, cecair yang paling nipis, sos cili dan mungkin sos tiram. Kita nak try tengok 3 benda cecair ni adakah dia boleh sedut ataupun tidak. Jadi jom kita isi air, kita boot up the vacuum, kita tengok apakah function, go tak go, on tak go. Let's go. Okay, so first kita nak isi air bersih ke dalam tangki yang atas. Tangki yang kecil, ingat tangki kecil adalah untuk air bersih. Jadi jom kita isi air bersih. Alright. Jadi simple je, buka penutup ni tadi. Buka, tutup, buka, isikan air. Okey. Tutup balik. Jadi jom kita pasang ke vacuum. Let's go. Okey, so air bersih tadi korang masukkan je macam ni. Okey, kita masukkan. Alright. Ketak macam itu je. Ingat, air bersih atas, air kotor ni akan masuk dekat bawah ni. Alright, jadi seterusnya kita turunkan vacuum ni. Okey, dekat sini. So, ini adalah lantai demo kita lah, lantai warna putih, supaya korang lebih jelas, lebih nampak apakah kekotoran yang berlaku dekat bawah nantilah. Alright, jadi untuk itu, jap aku nak pacak kamera elok-elok untuk kita dapatkan beberapa angle yang menarik. Korang relax kejap. Okay guys, so aku dah settle pasang vacuum ni siap-siap, rupa dia akan jadi macam ini. Dan dekat atas lantai putih ni, tak seberapa putih ni, adanya 4 jenis kotoran ataupun partikel kering dahulu. Iaitu pertama tu adalah rempah kurma. Yang lebih tebal sikit tu adalah brown sugar. Lepas tu kita ada biji jintan putih dan last but not least kita ada biji ketumbar. Ini adalah 4 level yang aku rasakan daripada finest yang nipis sampai yang boleh dikatakan separa tebal yang logik untuk disedot oleh vacuum dalam kegunaan sehari-harian dekat rumah lah. Again macam aku cakap tadi, this vacuum tak sesuai sangat untuk kegunaan kapet. Jadi kita expecting this kind of kekotoran yang ada mungkin pada dapur anda nanti. Dan dari segi vacuum punya informasi secara rasmi yang lain-lain aku boleh ceritakan adalah dia mempunyai kuasa sampai 200 watt. Dari segi dia punya tangki air dia, untuk yang tangki bersih ni adalah mempunyai kapasiti sekitar 800 ml. Yang tangki kotor ni, even though nampak lebih panjang, tetapi actually dia mempunyai kapasiti sampai 500 mm saja untuk efektif punya kapasiti. Meaning that dia boleh isi lebih, tetapi dia akan jadi kurang efektif lah.
So dekat situ korang boleh tahulah. Dan dari segi berat, the whole package ni adalah sekitar 4.65 kg dan masa menggunakannya adalah sekitar 35 minit saja. Dan based on dekat manual dia bagi tahu bahawa untuk mengecas disk vacuum daripada kosong sampai penuh memerlukan masa sekitar 4,5 jam ke 5 jam. Which is bagi aku, kalaulah betul, agak lama. Meaning that korang boleh vacuum setengah jam, kena cas 5 jam. Meaning that, again, sehari mungkin korang boleh vacuum 2 kali saja tau. Kalau kita tolak waktu tidur malam lah. So, bagi aku, untuk battery life compare to charging time tu agak tak berbaloi sangat lah. At least pada pendapat aku. Alright. Jadi, untuk me-onkan dia, jadi macam korang nampak, dekat dia punya holder ni, adanya 2 button dekat sini. So, dekat sini, minta maaf kalau kuku kotor sebab cedok herba tadi. Dekat sini adanya on off button. Kat sini adanya dia punya auto mode dia. Dan dekat atas ni adanya dia punya self cleaning dia. Meaning bila korang docking dia, korang tekan dia akan self cleaning lah. So dekat sini adanya all the LED. Jadi jom kita onkan dahulu. Kita press lama-lama. Alright. Kalau korang nampak sekarang, dapat sikit nampak? Baterinya adalah sekitar 45% sahaja. Meaning that mungkin kita akan dapat gunakan sekitar 10 minit ke 15 minit saja. Which is bagi aku hopefully sempat untuk test kita yang kering dan juga yang basah dekat atas meja ni. Korang nampak kita ada sos kicap dan juga sos tiram ni lah. Alright, jadi untuk itu kita pakai auto mode ini. Jadi kita tekan sekali. Okay, power off. Tekan sekali. Alright, auto mode. So untuk menggunakan dia adalah, macam korang nampak sekarang, dia adalah dalam mode menegak. So untuk menggunakan dia, korang kena pijak sini. Kena bagi dia bengkok. Alright, nampak? Lampu akan menyala hijau. Dan dia punya vacuum ni macam akan bergerak ke depan tau. Sebab apa? Dia punya brush dekat dalam tu sudah bergerak secara betul lah. Okay, so first kita sedut serbuk kurma dahulu. Kita tengok hilang tak? Okay, hilang dengan jayanya kot. Ya, dengan jayanya. Kita sedut brown sugar pula. Okay, bila brown sugar tu dia keluar merah tau. Kalau boleh nampak lampu ni jadi merah. Kalau korang boleh nampak, meaning that particle tu adalah heavy dirty punya lah. Dia akan jadi merah ring ni. Kalau dia akan jadi kuning balik dan akan jadi hijau. Jadi dia ada auto sensor. Okay, sekarang adalah hijau. Kalau korang boleh nampak, dia jadi hijau lah. Meaning that dia dah light punya mode lah. Okay, now adalah untuk biji jintan pula. Okay. Okay, so far biji jintan dia tak tukar. Dia masih lagi hijau. Sebab dia tak begitu melekit ataupun melekat. Labat ni adalah biji ketumbar. Biji ketumbar pun sama. Mode-nya masih lagi hijau. Kalau korang nampak. Tapi bateri daripada 45, 42 dah jadi 40%. Alright. Jadi untuk matikan dia, korang tegakkan dia. Dia akan matikan. Tapi masih lagi on macam itulah. Senang saja. Anda kata nak guna, korang tekan on, dia hidup. Korang bengkokkan dia, piuhkan dia, dia akan on. Nak matikan dia, korang tegakkan balik, dia akan matilah. Alright. Jadi sekarang aku nak test, adakah lantai menjadi basah? Alright, so basically lantai adalah seperti di-mop lah. Meaning that memang ni adalah wet and dry punya vacuum. Dan berus ni adalah totally lembap. Jadi korang faham lah. Dia sedut, dia akan rembeskan air bersih dekat sini. Roller pusing, sedut benda kotor. Air bersih tadi, dekat roller ni akan jadi air kotor, dia akan sedut masuk dekat sini. So kalau korang boleh nampak dekat sini, fokus dekat sini. Tangki ni, dalam ni dah ada sedikit warna-warna kotor lah. Warna-warna coklat ke apa. Okay, kita mungkin boleh keluarkan. Alright. So kalau korang boleh nampak dekat dalam ni dah ada air kotor lah. Mungkin tak nampak sangat sebab dia agak smoky sikit, tapi dah ada air kotor dan dah ada dia punya partikel-partikel yang tak larut lah. Alright. Itu untuk partikel yang kering. Meaning aku boleh katakan agak kuat dan agak menyedut. Now what happen adalah aku nak cuba pula untuk partikel-partikel yang basah. Jadi jom aku nak taburkan dulu dekat lantai ni. Stay tune. Okay. Now kita ke sesi yang kedua, iaitu kita nak test partikel-partikel basah. Tadi dah test kering, sekarang kita test basah lah. Di mana hari ni dekat atas meja review ataupun lantai review kita ada yang paling halus ataupun nipis adalah kicap cair. Kicap cair cap kipas udang, kicap kegemaran ramai. Kita ada sos cili Maggi dan juga kita ada sos tiram Maggi. So again, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang berlaku di dapur memasak anda lah. Puan-puan sekalian. Jadi again, untuk menyedup mereka, kita test satu persatu. Again, vacuum dah dalam mode on. Untuk gunakan dia, korang pijak sini. Piuhkan dia, dia akan on. Mode dia adalah hijau. Kita sedut dulu. Alright. Okay. So far, bila kicap tadi dia ada bertukar orange sikit. Kalau korang boleh nampak sini.
Alright. Dan untuk kicap ni nampaknya mungkin kena banyak kali. Sebab apa tau? Dia masih lagi ada kesan-kesan kecoklatan di atas lantai ini. Alright. Tak apa, kita terus sedut kepada sos pula. Okay. Okay, so mode menjadi oren. Kalau nampak, merah. Maknanya agak tebal, agak ekstrim. Okay. Alright. Dan juga sos tiram. Okay. Again, mode menjadi merah oren merah oren. Maknanya mode tengah serius. Alright. Okay. Dan vacuum ini bukan hanya dalam keadaan tegak korang boleh kiri kanan korang nampak dia ada angle korang boleh kiri kanan sikit lah, tak banyak. Okay. Alright, so basically aku boleh katakan sudah agak bersih lah. Cumanya lantai memang nampak lembab lah. Alright, so untuk berhentikan dia, tegakkan dia, pijak. Alright. Dah, standby. Jadi sekarang bateri adalah sekitar 35%. So kita guna sekejap dah turun 35% lah. Alright, jadi harap maklum lah. So again kita cuba. Oh, nampaknya nampak dekat bawah ada tinggalkan kesan sikit. Adakah kesan yang tertinggal ataupun tersedia dekat sini? So kalau korang boleh nampak, berusung macam ni lah keadaan dia. So I'm suspecting adalah dekat sini tau. Korang nampak? Boleh nampak? So dekat sini mungkin dia akan sedut, tapi dekat sini akan tinggalkan sikit kesan tau. Dekat bahagian yang bukan berberus. Jadi dia tinggal kat situ lah. Jadi jom kita sambung bersihkan. Hopefully dia boleh total clean. Again, pijak, piuhkan dia. Okay. Sedut kembali. Ini adalah real life punya review tau. Apa aku boleh katakan, first thing first, bunyi dia tak begitu kuat. Aku boleh katakan untuk sebuah handheld punya vacuum, bunyi dia agak, boleh dikatakan agak slow. Sebab apa? Mereka claim adalah bunyi dia sekitar 70 desibel saja, which is boleh dikatakan agak acceptable. Dan disebabkan dia punya brush tu adalah auto rolling, most of the time, the motion ataupun vacuum ni korang akan rasa dia macam menarik ke depan. Jadi untuk tolak ke depan tu korang tak perlu begitu daya tau. Dia akan automatically ke depan secara automatik. Rasa dia macam memang ke depan lah. Jadi most of the time aku boleh katakan beban tu mostly dekat bawah ni. So dia tak terasa berat. Sebelah tangan pun korang masih lagi boleh buat secara enjoy ataupun secara santai macam itulah. Alright, so basically macam tu. So kalau korang tak nak matikan macam aku, korang boleh je matikan secara tekan butang ni. Okay, dia akan matikan. Dan korang boleh tegakkan macam ni. Nampak? Dia bagi tahu tadi korang akan ada dengar dia ada macam voice assistant dia, di mana dia kata sila letak dekat atas dia punya docking untuk self cleaning. Kita akan buat demo kejap lagi. So basically adakah tinggal kesan-kesan? Ada sikit lah dekat bahagian yang bukan roller, dia akan terkena dekat sini tau. Kecuali kalau korang betul-betul pandai untuk alignkan dekat sini saja. Tapi kalau terkena kiri dan kanan ni, partikel-partikel macam sos tiram ni, dia akan tinggalkan kesan. Dan I'm afraid dia akan tinggalkan kesan atas lantai jugalah kalau korang tak berhati-hati. So my advice is that korang mungkin lepas ambil tu korang kena check, kena lap tisu jugalah. Jadi itu adalah untuk testing vacuuming kering dan juga basah. Now aku nak try dockingkan dekat atas demi docking dan kita nak try tengok dia punya self cleaning ni tu macam mana. Jadi stay tune. Okay guys, so kita dah set upkan dia punya docking station. Macam korang nampak aku dah sambungkan wire punca kuasa dekat belakang. So untuk mendockingkan ataupun auto cleankan ni senang saja. Pastikan again dalam mode off, korang tegakkan. So korang angkat vacuum ni. Korang letakkan, pastikan dia kena pada point sepatutnya. Alright, kalau korang nampak, dia kata fast charging katanya. Alright, so dekat sini, kalau korang nampak, dia ada tulis lah, dia punya charging tu. So, untuk auto cleankan dia, korang hit this button dekat atas ni. Alright, this button. So, korang nampak, dia ada cakap, okay, dia akan tengah self cleaning. So, what happen adalah kalau korang nampak roller bawah tu berbusing. So should be, mungkin dia akan rembeskan air ni ke bawah, dia akan pusing lah. Tapi tanpa menyedut kotoran lah. Dia hanya membersihkan berus sajalah. Jadi dia akan tambah air dekat sini. Alright. So kita cuba tengok berapa lama. Okay. Dia ada laju dan perlahan untuk membersihkan diri sendiri tu. Self cleaning dia. Nice. Okay. Intelligent detection. Okay. Ini adalah deep cleaning. Dia kata deep cleaning. Dalam masa sama korang nampak air kotor tu makin bertambah dia masuk dia pakai air bersih, dia bersihkan bawah, dia naikkan ke air kotor ni dirty water, dirty tank. Tetapi cuma satu benda kalau korang perasan. Okay, self cleaning dah. Okay, self cleaning dah complete.
dia suruh clean dirty water tank. Mana dirty water tank tu should be dah ni lah kan. Jadi what happens adalah dia punya drawback dia disebabkan dia punya masa penggunaan tak begitu lama, tapi pengecasan tu lebih lama 5 jam. Jadi throughout the process, even though kau tengah docking untuk self cleaning, the power level keep dropping tau, daripada 32, 31 dan jadi 30% saja bateri. So itu adalah bagi aku vacuum ni most of the part adalah boleh dikatakan agak awesome pada pendapat aku dari segi dia punya functionality dia. Tetapi major drawback dia hanyalah pengecasan dia bagi akulah. That's all. Kalau ada kata dia ada fast charging mungkin sejam pun cukup lah. Aku boleh katakan this is should be an awesome punya package. Jadi jom kita tengok dia punya pembersihan macam mana. Dia kata dia dah bersihkan tadi. Alright, so macam itulah rupa dia dah bersihkan. So should be stain macam sauce tu akan menjadi hardcore a bit lah. Sebab apa, dia akan meninggalkan warna. Tetapi should be dia tak meninggalkan lagi kesan-kesan minyak lah. Cumanya warna tu mungkin agak permanent lah. Tetapi boleh dikatakan dari segi bau dah tak ada bau-bau sos dah. Dah boleh dikatakan agak bersih bau dia. So untuk itu dia kata suruh okay. Start charging. So a bit caution, agak hati-hati. Jangan tonggengkan dia tanpa sebab. Sebab apa? Dia punya tendensi untuk mengeluarkan air daripada tangki ni adalah tinggi. So berhati-hati bila nak gunakan, mostly gunakan dalam keadaan tegak macam ni. Ini adalah for the purpose of review. Okay, sekurang-kurangnya kita memberi satu pendapat bahawa this vacuum should be using ataupun usage all the time dalam mood menegak lah. Jangan tonggengkan dia akan terbalik lah. Itu adalah normal punya matematik lah. Kau tonggengkan apa-apa tangki air yang bukannya total seal, dia akan mengeluarkan air kembali lah. Jadi macam korang nampak, dia akan keluar kat situ. So, kita sedut kembali. Jangan risau. Okay, kita cabut. Kita onkan dekat sini. Okay, auto mode. PO-kan dia. Alright, korang nampak? Dia dah sedut balik. Cumanya dekat dalam ni mungkin tak boleh sedut lah sebab dia bukan tempat rata kan. Jadi kita kena bersihkan nanti kemudian. Tapi to be safe, again jangan tonggeng-tonggeng dia ikut suka hati korang Alright, so matikan dia. Tegakkan dia balik. Alright. So, aku akan buang dia punya dirty water lepas ni. So, pada pendapat aku, for the price RM2,499, apa yang cuba dibawakan oleh Dreamy H11 Max ni adalah sebuah, bukan nak kata teknologi baru, tapi at least pada pengalaman aku ada sebuah pengalaman barulah. Di mana untuk kegunaan rumah aku ni mostly adalah berkapet. Mungkin kurang sesuai, tetapi most of the part kalau kita nak gunakan dekat dapur atau dekat tempat-tempat yang bukan berkapet, this vacuum agak menarik lah. Di mana dia ada function wet and dry, dia ada clean water, dirty water, hand dan dia juga ada fungsi auto clean, self clean. Itu adalah satu benda yang menarik lah. Cumanya dia punya major drawback dia adalah dia mempunyai slow charging. Itu sahaja. Kalau anda kata slow charging tu boleh disettlekan in the future punya model, mungkin itu akan memberikan satu benda yang bagus untuk future punya model lah. Alright. So, sekian saja review aku. Kita buat sampel je, real life punya review. Jadi korang tahu apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh dekat vacuum ni. Kat kapet mungkin kurang boleh. Untuk sudut-sudut benda-benda tak ada masalah. Cumanya jangan tonggengkan dia atas ke bawah, jangan terbalikkan dia. Sebab apa? Itu adalah normal logic. Benda ni bukannya total seal, dia adalah sebuah kompartmen saja. Bila korang terbalikkan, dia akan ada ruang untuk keluar dekat mana-mana. So, please beware. Alright? So, guys, sampai di sini saja video kali ni. Kalau anda kata korang suka video-video testing real life macam ni, korang boleh support me dengan tekan butang subscribe kat bawah. Tak loceng kat sebelah dia. Dah sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa, guys. Assalamualaikum. Ciao.